Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita teruskan sekejap untuk ni. Jadi selepas kita dah ambil pasang layer, apa yang nak buat. Okey, nampak gaya sekarang. Okey, tak apa. Mungkin saya secara tersilap, saya ingatkan yang ini dia akan turun balik. Tapi kita sebenarnya tak menentu pun, tak boleh tentukan market. Yang boleh kita tentukan adalah nak jaga kita punya money management kita. Okey, yang penting kita jaga duit kita. Okey, yang market ni kita tak boleh kontrol. Tapi anggaran saya turun ke 46.5 ni, wallahualam, tak tahu lagi. Tapi apa yang paling penting, kita sedikit sebanyak kita belajarlah. Kalau dia nak turun, kena, dia akan naik balik sampai mana? Sampai 46.5 balik. Maknanya kalau dia ni dia turun, candlestick ni kalau turun sampai sini kan, dia turun, dia tendang sini balik 45. Sorry, sini kita settingkan 46. Sorry, dekat line nanti kita letak 46. Okey, 46, harga 46, insya-Allah dia turun kat situlah saya target. Tapi kalau dia tak dia nak naik balik, wallahualam, saya pun tak tahu. Mungkin yang ini adalah dia saja nak ambil stop loss yang siapa-siapa yang dah buy tadi. Macam itulah cara global trade nya. Maksudnya dia turun ni, takut ni adalah fake punya, false punya candlestick. Sebab tu siapa yang sini keadaan buy, sebab tadi kita dah tengok dekat weekly kan, dia nak buy kan, monthly. Okey, H4 dia nak dekat naik kan. Tapi diorang dah pasang buy ataupun ada dalam position buy, tapi tak ada dia turun. Dia turun sebab apa? Sebab kadang-kadang dia nak ambil siapa yang nak pasang stop loss tu. Macam itulah lebih kurang perangai diorang ni. Okey, cuma sekarang kita nak faham perangai diorang, kita kena jaga-jagalah. Macam itulah. Kita kena faham perangai sebenarnya. Okey, jadi apa jadi? Kita play safe je. Kita main play safe. Sebab apa? Kita masih dalam keadaan belajar. Play safe je kat sini. Mana tahu sekarang ni pukul berapa? Pukul 11.30 malam. Nanti malam katalah pukul 12 sekarang dia dah menggila, mengganas sekarang, dia turun sampai sini sekarang, mana dah tahu. Sekarang ni jangan adalah bahaya kepada saya nak masuk lah apa-apa. Sebab saya pun dah kena beberapa kali bila kita tergesa-gesa ataupun nak masuk, kan, jadi akan menyebabkan dia turun, adalah kita floating tinggi banyak. Bila floating tinggi, kita dah gelabah lah, kita dah orang dah kelang kabut. Sama ada nak buy, nak sell, mulalah jantung tu macam nak pecah kan. Duit modal lepas tu sikit. Sebab tu saya suruhkan sekarang ni, bila kita belajar test ni, fahamkan jangan main banyak, main 0.01, main 1 sen je, satu layer. Macam saya letak ni, satu sen satu layer. Tak apalah kalau dia nak kena, tak kena, yang penting kita tak pening kepala. Yang penting duit kita tu kita tak rugi. Betul tak? Betul tak? Daripada kita masuk, lalah kita stop loss, kita rugi, berbaik jangan masuk. Kita just belajar aja, perhatikan dia nak pergi ke mana. Wallahualam, kan? Macam itulah. Maknanya bukan saya tak bagi trade, maksud kita belajar. Belajar apa? Belajar kalau tak ada confirmation, kita tak yakin, jangan sesekali masuk entry. Itu yang saya dapat belajar sama saya setahun ni. Kalau tidak, nanti kita asyik nak gatal tangan aja nak masuk. Padahal gatal masuk tu kalau dah ada confirmation tak apa. Ini tak ada confirmation apa-apa lagi, kita dah gatal tangan. Itu adalah sifat yang selalu bagi newbie macam saya dulu ni. Jadi saya tak nak apa yang saya dah lalui dulu, saya tak nak kepada sahabat-sahabat saya yang baru masuk ni, tak nak macam itu. Jadi ambil sabar, sebab sabar tu adalah biasa, itu adalah dugaan yang kuat untuk para trader ni. Tak percaya, tanyalah suku-suku trader. Diorang pun semua pernah meninggal keparit semua kan. Termasuklah saya lagi teruk daripada diorang. Diorang okey, sebab saya lagi teruk daripada diorang. Keparit terus kan, bukan keparit lagi, ke longkang semua kan. Okey, jadi tak apa, jangan ikut macam saya ni. Okey, cuba saya nak share sikit je pengalaman saya ni. Okey, jadi macam mana kita nak setting, kita dah buat je ni kan. Okey, kita kena settingkan. Lepas ni kalau saya tidur pun saya biar je lah. Okey, sebab apa saya biar? Pertama, saya ada duit, saya ada berapa sekarang? Saya lebih kurang RM1,000, saya tak risau pun. Paling kuat dia turun sini pun $100, $200, saya senyum lah. Sebab tu saya tak pasang stop loss. Lepas tu insyaAllah dia akan naik balik. Dia naik kat mana? Kita setting kat sini. Okey, bila kita setting, kita anggap dia akan naik sini, dia tendang balik, dia pergi ke support dekat harga 46.5 ni. Katalah kalau dia turun sini kan, dia turun kan, lepas tu dia naik balik, dia tendang kat mana? Dia tendang sini, dia naik balik, ambil apa?
kata orang profit kat sini 46.5 macam tu. Kan. Jadi macam mana kita nak profit, kita dah pasang jaring ni, kita dah letak buy limit. Saya letak buy limit kan. Okey, tengok saya letak buy limit apa tahu, 0.01. 1 sen je letak, walaupun modal saya ni sekarang ada 1000. Tak apa, yang penting kita belajar. Okey. Nampak dia dah turun balik. Standby je kejap lagi, pukul lebih kurang pukul, kadang dia mengganas pukul 12.30 kan, 12.20 kan dia mengganas. Tengok dia dah turun balik kan ni. Jaga-jaga ni. Ni siapa yang buy dekat sini ni kenalah floating banyak ni. Jaga-jaga. Yang tak cukup duit memang kejap lagi MC lah, keparit lah, meninggal terus ni. Okey, jaga-jaga. Jadi apa kita buat, kita setting sebelum ni kita nak tidur, dah pukul 12 kita tidur, kita setting je lah. Jadi kita main santai-santai je, taklah pening kepala, betul tak? Jadi apa buat, kita setting kat sini. Setting kita ambil apa? Ambil lah letak TP apa? 46.5 kan, di sini kan dia akan naik balik kan. Letak 46.5. Okey, modify. Dia letak dah TP 46.5 sini. Okey, TP sini 46.5. Baik, cuba kita alihkan sikit. Dia punya ni tak boleh. Dia tak boleh alih sebab apa? Ada horizontal line ni. Tak apa. Sini dah ada, dia betul-betul dekat bawah horizontal line sebab 46.5 kan. Kita setting je sini semua 46.5 Kalau ada rezeki kita adalah. Kalau tak ada, insya-Allah besok kita cuba lain. Yang penting modal kita kena hilang. Kan? Kalau modal hilang kan tak boleh tidur malam kan susah pula kan. Ada gigit bucu katil kan, bucu bantal bucu katil. Kan. Siapa tu? Saya lah dulu tu. Macam kan tak boleh tidur apa duit. Kan banyak sikit degil, tak nak ikut kata Sifu. Sifu kata sabar kan. Tapi kita degil, macam itulah. Degil tu adalah biasa bagi newbie ni. Sebab apa, dia gatal tangan. Satu kadang dia nak cepat ambil profit, kan. Dia nak masuk, tak kira dia nak untung. Sebab apa, main trade ni dia bukannya kita suka nak untung, baru modal 100 nak untung 100. Memang itulah saya, banyak cantik. Itu yang keparit meninggal MC. Okay. Jadi kita dah setting siap-siap. Lepas ni kita boleh tidur. Nampak ni saya dah setting TP dah. Saya tak letak stop loss. Kalau dia kena pun bawah ni, saya lebih kurang, saya tak risau dah. $100, $200 pun floating saya tak risau. Lepas ni dia akan naik insyaAllah. Pada naik pun dia mesti konsep dia naik, dia tendang. Dia tendang sini, dia turun lagi. Itu je konsep dia macam ni tau. Candlestick ni, dia turun sini. Kan? Dia tak turun tegak, turun ke bawah kan. Dia akan betul tangga, dia akan sampai support balik, dia tendang ke bawah balik. Kan? Bila dia tendang bawah balik, kan? Kita dah tak TP, alhamdulillah dapatlah rezeki kan. Kalau rezeki berapa pips ni kita dapat. Cuba tengok kira. Katalah kita di sini 1 pip. 60 pips, 50 pip ke 60 pips ni. Jadi kalau ada 4 layer, kita ambil average 50 pip, 5 kali 1 sen dah $5. Kan? $5. Ambil average $5 kali 4, 5 kali 4 $20 kan, $50. Tak apa, kita sikit lah, alhamdulillah dapatlah duit sayur kan. Kali dengan 4 dapatlah RM80. Lepaslah malam ni kurang kan, duit minyak nak pergi mana-mana kan. Tak apalah, yang penting kita keadaan belajar. Saya pun masih lagi belajar ni. Okey, tak apa, sikit-sikit insya-Allah. Okey, jadi kita tunggulah apa jadi. Kita tengok je, perhatikan. Kalau dia nak naik, biar naik. Kalau nak turun, kena kat kita, insya-Allah kita perhatikan. Jadi yang penting kita dapat belajar dan terus belajar, faham perangai dia orang ni, faham perangai WTI ni. Okey, baik, okey, kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.